Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah berada di penghujung sukatan pelajaran kita, okey, di SKP kita, iaitu standard kandungan, okey, 9.1, okey, tajuk dia adalah satellite. Okey, untuk standard pembelajaran bagi topik ni kita akan lihat, okey, 9.1.1 menerangkan jenis-jenis orbit satellite. Okey, 9.1.2 menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigee. Okey, kalau kita tengok daripada segi ayat kat situ, apogee dengan perigee kan. Tapi kalau kita rasa daripada segi sebutan, kita panggil dia apogee and perigee. Okey, satu satelit dalam orbit yang ellipse. Okey, 9.1.3 membuat perkaitan hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit. Okey, kemudian 9.1.4 kita boleh pecahkan kepada dua komponen yang utama. Satu, kita menerangkan bagaimana satelit dilancarkan dan ditempatkan dalam orbit. Okey, kemudian satu lagi ialah menerangkan fungsi stesen angkasa. Okey, 9.1.5 kita akan berkomunikasi mengenai kaedah menjejaki stesen angkasa. Okey, 9.1.6 menghuraikan kesan perkembangan pesat dan teknologi angkasa lepas. Okey. Berapa orang tahu siapa tahu siapa pernah pakai teknologi angkasa lepas? Siapa pernah pakai? Boleh respon tak Kak Cikgu? Ada berapa orang yang pernah pakai teknologi angkasa lepas? Boleh respon tak? Siapa tahu dia pakai teknologi angkasa lepas? Okey, Dura tak pernah. Okey, lagi? Fatin, Rana pernah pakai lah. Yang mana yang senyap ni semua pernah pakai. Okey, Azim pun tak pernah. Okey, tak pernah. Okey, lagi? Ada lagi tak? Okey. Sebenarnya kita dah pakai pun. Salah satu contoh dia apa tu? Yang kita tengah buat Google Meet ni, kita pakai apa ni? Handphone. Handphone tu adalah teknologi yang telah digunakan dalam teknologi angkasa lepas. Okey, faham ni? Jadi tolong ingat. Okey, handphone kita tu ialah teknologi angkasa lepas. Okay, itu sebabnya kita akan tengok kita ada berapa satelit, bilangan satelit untuk dapatkan komunikasi yang berkesan. Okey, faham ni? Okey, kalau dalam kehidupan seharian kita, kalau dia akan fokuskan, mesti dia akan fokuskan pada handphone. Okey, jelas ni? Okey, itu ialah teknologi angkasa lepas. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Faham konsep asas dia dulu? Okey, kita teruskan kepada satelit. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, satelit merupakan objek yang mengorbit planet seperti bumi dan bintang seperti matahari. Okey, macam contoh kalau kita tengok satelit ni ada objek mengelilingi objek yang lain. Okey, itu kita panggil dia satelit. Okey, melalui rujukan astronomi, okey, satelit merupakan suatu objek di angkasa yang berputar mengelilingi suatu objek lain yang lebih besar dan kekal berada dalam graviti objek tersebut. Okey, jadi mana kat sini apa yang diperkatakan oleh ahli-ahli astronomi lah. Okey, berkait rapat tentang satelit. Okey, kita boleh bahagikan dua jenis satelit. Okey, satu kita panggil dia satelit semula jadi dan satu lagi ialah satelit buatan manusia. Okey, cikgu tak nak sentuh pasal satelit buatan manusia ni. Okey, jadi buatan manusia dulu. Okey, jadi kalau kita tengok ada satu kesan yang paling jelas ialah satelit semula jadi tu. Okey, pernah belajar tak kesan bulan pada bumi?
Saya rasa kamu masa sekolah rendah dulu ada pernah cikgu-cikgu guru kamu masa di sekolah rendah pernah ajar. Okey, apa contoh dia? Okey, kalau bulan dan bumi ni. Okey, bulan dan bumi itu kita panggil dia satelit semula jadi. Okey, apa kesan dia? Apa contoh dia? Kalau kesan satelit semula jadi ni pada bumi. Okey, kita akan nampak satu yang kita kenali sebagai kejadian pasang surut air kan? Betul? Ingat tak lagi ni? Okey, boleh respon ke cikgu? Ingat tak? Tahu atau tidak? Okey. Jadi kalau kita tengok bila kita cerita pasal pasang surut ni sebenarnya kita akan kaitkan dengan bulan bulan dan juga bumi. Okey, jadi yang tu cikgu tak nak sentuh. Kamu dah belajar bersungguh-sungguh masa kamu di menengah rendah, di sekolah rendah kalau tak silap cikgu lah. Memang ada kan kesan satelit semula jadi ni. Okey, kita tengok satelit semula jadi. Okey, jadi kalau kita tengok satelit semula jadi ni, contoh dia ialah bulan, bumi atau planet yang lain. Okey, kemudian kalau kita tengok bulan, biasanya satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Okey, kalau kita tengok pula bumi, satelit semula jadi yang mengorbit matahari. Ingat tadi, dia kata tadi, objek ke objek. Objek yang mengelilingi objek. Okey, itu yang kita panggil dia sebagai satelit semula jadi. Okey, ini adalah contoh dalam bentuk GIF iaitu satelit semula jadi. Okey, kalau kita tengok kat sini, bentuk dia kalau macam ni nampak dia ikut sama je. Ini kita panggil dia geopegon lah. Pegon. Mana kedudukan dia tetap. Okey, kemudian satu lagi ini tak lah. Kalau kita tengok kat sini dia akan berputar mengelilingi matahari. Okey, jadi ada dua Okey, yang kes yang pertama, gambar rajah yang pertama ni kalau kita tengok ini ialah bumi dan bulan. Okey, yang kedua ni ialah bumi dan matahari. Okey, jadi ini adalah satelit, contoh satelit semula jadi. Okey, satelit buatan manusia. Okey, kalau kita tengok, yang paling terkenal di Malaysia ialah MISAT-3 atau kita pernah dengar dulu masa kita punya angkasawan pertama. Siapa nama angkasawan pertama Malaysia? Boleh type dekat ruang chat tu. Siapa nama dia? Cikgu dah lupa lah. Siapa nama angkasawan pertama Malaysia? Ada berapa orang angkasawan pertama Malaysia dulu? Satu yang nak pergi, satu yang standby. Ada berapa orang? Okey, betul. Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Okey, betul. Okey. Angkasawan Hazim 2 orang je ke? 1 orang je ke? Dia sebenarnya ada 2 orang. Ya, ada seorang yang pergi, seorang lagi standby. Okey, yang standby tu ialah doktor juga kan, betul? Siapa nama doktor tu? Siapa nama doktor kan? Doktor tentera kan? Dulu saya ingat Major Faiz lah. Major Faiz kalau tak silap cikgu lah. Okey, doktor Doktor Major Faiz. Okey. Okey, itu adalah 2 angkasawan pertama Malaysia Tapi yang dapat pergi, tapi itu pun dia tak pergi kat bulan, dia mengorbit sahaja. Dia mengorbit, mana berada di angkasa lepas dan tidak mendarat di bulan. Okey, betul. Faiz Khalid. Okey, betul. Okey, jadi dia doktor Okey, doktor tentera lah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, MISAT-3 sebagai contoh ialah satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Okey, yang ini satelit MISAT. Kalau sebut je MISAT ni adalah satelit kepunyaan Malaysia. Okey, faham ni? Bukan kepunyaan negara-negara yang lain. Okey, kemudian satu lagi ialah ISS. Okey, ini adalah stesen angkasa antarabangsa. Okey, yang kat sini kita punya angkasawan pertama tu duduk lah. Okey, untuk buat
eksperimen-eksperimen yang telah diarahkan oleh negara kita buat, iaitu Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor tu. Okay, dia yang buat banyak eksperimen dekat angkasa lepas. Okay. Kat mana dia buat? Ialah dekat stesen angkasa antarabangsa. Okay, ini dana yang disumbangkan oleh semua negara, okay, untuk kemajuan stesen angkasa antarabangsa. Okey, yang ini saya kalau tak silap cikgu, monopoli dia ialah kebanyakannya adalah daripada Amerika Syarikat lah atau USA. Okey, kemudian ada juga Perancis, ada sedikit daripada Rusia. Okey, ada, bukanlah, saya rasa Rusia dengan yang pertama sekali kalau kita tengok ISS ni sebenarnya Rusia dan Amerika lah yang banyak menyumbangkan tentang pembinaan dan sebagainya lah tentang stesen angkasa antarabangsa ni lah. Okay, dan ada juga dana-dana daripada negara-negara lain. Okay. Okay, jadi ISS ni satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Okay, ini adalah sejarah satelit di Malaysia. Okay, telah diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1993. Okey, jadi ini adalah daripada kesan rancangan Malaysia lah. Okey, rancangan Malaysia ke berapa cikgu tak ingat. Okey, jadi salah satu dia program angkasa lepas ni ada dalam rancangan Malaysia tersebut. Okey, kemudian lepas tu kita banyak study dengan sistem angkasa lepas HUGHES, HUGHES. Okey, jadi kita nak tengok macam mana syarikat ni lah. Biasanya kalau kita tengok kat sini, biasanya projek satelit kita ni start dia dengan Hughes Space lah and Communication Company. Okey, atau kalau sekarang ni di bawah syarikat yang kita kenali sebagai Boeing lah. Okey, Boeing Okey, jadi yang memperkenalkan Boeing Jadi model-model satelit ni ini yang kita syarikat yang kita kerjasama lah. Okey, lepas tu wujudlah kita punya syarikat kita sendiri, MISAT dan seterusnya. Okey, itu adalah sejarah. Okey, ini adalah kita punya satelit. Contoh dia, okey, bermula dengan MISAT 1, MISAT 2, MISAT 3, okey, MISAT 3A, MISAT 3B. Jadi 3A, 3B ni dia ada peranan dia masing-masing lah. Sebenarnya satelit yang dihantar ni dia ada peranan dia masing-masing. Okey, kemudian ada Tiong-SAT 1, okey, kemudian Razak-SAT 1. Okey, tapi cikgu rasa ada lagi satelit selepas tu dihantar juga. Tapi cikgu nama dia cikgu tak pasti. Okey, ini adalah yang lama. Ini lama lagi daripada yang gambar rajah yang sebelum tadi. Okey, jadi MISAT. Okey, lepas tu ada 2, MISAT 3, MISAT 3A. Okey, lepas tu MISAT 5. Okey, dah. Okey, Afrikasat. Okey, MISAT 3B. Okey, dan seterusnya lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, setiap satu tu dia kedudukan dia, setiap satelit ni dia mempunyai peranan masing-masing. Okey, itu adalah contoh satelit yang telah dihantar oleh negara kita lah. Okey, kita tengok orbit satelit. Okey, jadi bila kita sebut orbit satelit ialah satu jalan atau landasan yang dilalui oleh objek yang mengelilingi satu titik atau jasad. Contohnya, orbit sebuah planet mengelilingi sebuah bintang. Okey, itu kalau kita tengok kat sini ni. Okey, kalau kita tengok laluan garis-garis ni semuanya kita panggil dia orbit. Orbit. Okey, sama juga yang sini. Orbit. Tapi oleh sebab kat sini ialah dilalui oleh satelit. Okey, kita panggil dia orbit satelit. Okey, kalau ada bulan kat sini, orbit satelit. Okey, jadi yang penting ada objek mengelilingi objek. Okey, jadi maknanya kalau orbit ni maksudnya ialah rujukan garisan ni lah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, ada 5 contoh orbit satelit. Okey, yang pertama kita panggil dia orbit
tinggi bumi, okey, atau dia punya ayat ringkas dia ialah HEO lah. Okey, High Earth Orbit lah, HEO ni. Okey, ketinggian orbit adalah sama atau lebih daripada 35,780 kilometer. Okey, itu adalah kita punya HEO. Okey. Okey. Okey, kita teruskan yang seterusnya ialah kita punya yang contoh orbit bumi, contohnya orbit rendah bumi atau LEO. Okey, ketinggian orbit adalah antara 160 hingga 200 kilometer. Okey, ini adalah ketinggian bagi orbit LEO lah. Okey, kemudian kita ada MEO. M ni kita tahulah, M bila kita sebut M ni, ini adalah medium. Okey, orbit sederhana bumi, medium earth orbit. Okey, ketinggian orbit ialah 2000 hingga 35,780 kilometer. Okey, kemudian kita ada orbit geopegon. Okey, dia tetap. Okey, mana bumi ni berpusing dia pun akan ikut. Okey, jadi ketinggian dia ialah 35,786 kilometer dan satah orbit pada satah khatulistiwa. Okey, satah ni ada berapa banyak satah yang kita dah belajar dekat bumi? Ingat lagi tak? Ada berapa? Pernah dengar garisan sartan? Garisan jadi? Pernah dengar tak? Boleh respon kat cikgu? Ada berapa garisan dekat bumi tu? Garisan rujukan tu. Malaysia dekat garisan apa? Boleh respon kat cikgu tak? Kedudukan Malaysia kat garisan mana tu? Cuaca panas dan hujan sepanjang tahun. Itu ialah konsep atau ciri-ciri garisan apa tu? Boleh respon kat cikgu? Tahu ke tak tahu ni? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Sebab SPM semakin dekat ni. Sebab tu kita kena aktif dah. Boleh respon kat cikgu? Okey, betul. Syafiq. Khatulistiwa. Okey, jadi bila garisan khatulistiwa tu, maknanya kita punya bumi kita tu, kita punya negara tu berada di garisan khatulistiwa. Itu sebabnya kita punya cuaca panas dan hujan sepanjang tahun. Itu sebabnya kita tak ada jenis 4 musim dan sebagainya. Okey, itu adalah rujukan bagi garisan khatulistiwa. Okey, kita dah sentuh tadi HEO, LEO, ingat ada high, low, medium. Okey, lepas tu GEO. Okey, ini kita panggil orbit geopegon. Okey, ketinggian dia ialah 35,786 kilometer dari satah orbit pada satah khatulistiwa. Okey, kemudian kita ada satu lagi yang terakhir ialah orbit geosegerak. Okey, ketinggian orbit dia ialah 35,786 kilometer dan satah orbit yang mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Okey, jadi ada berapa contoh orbit satelit yang kita dah belajar? Cuba type sikit ringkasan apa yang kita belajar tadi. HEO, LEO, MEO, GEO, GSO. Okey, ada berapa? Ada berapa contoh? Boleh respon? Okey, ada 5. Okey, bila 5 tu sebutkan nama setiap satu dia orbit tu. HEO, LEO, MEO, ya betul. Geopegon atau GEO. Okey, kemudian GSO. Okey, jadi geosegerak. Okey, jadi ingat tu MEO, LEO, MEO, GEO, GSO.
Okey, ada 5. Okey, Aiman type 1 je. Okey, cikgu nak 5. Okey, so ingat Okey, kita punya ni tolong ingat. H, E, O. Okey, kita ada L, E, O. Okey, kita ada M, E, O. Okey, kita ada G, E, O. Okey, dan akhir sekali kita ada kita punya G, GSO. Okey, satu je GS. Okey, kebanyakan semua E E. Okey, jadi kita ada 5. Okey, HEO, LEO, MEO, GEO, GSO. Okey, itu adalah 5 contoh orbit satellite. Okey, kalau kita tengok daripada segi kedudukan, okey, kalau kita tengok gambar rajah ni macam tak ada beza Okey, tak ada beza antara satu sama lain. Cuma kalau kita dengar tadi, semuanya merujuk daripada jarak. Okey, jarak kilometer tertentu. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, GEO. Okey, apa GEO tadi? Boleh respon nama GEO tadi? Apa nama GEO tadi? Saya nak semua orang type dekat chat. Apa nama GEO dalam bahasa Melayu? Boleh respon? Lain? Aiman je. Lain yang lain. Okey, kalau cikgu tengok sini. Okey. Geopegon lah. Betul. G-E-O. Okey, apa maksud M-E-O? Saya nak dalam bahasa Melayu. Apa maksud M-E-O? Okey, betul. Fatin yang awal tadi. Okey, G-O tu geopegon. Okey. Okey, betul. Orbit sederhana bumi. Makna ketinggian dia adalah sederhana. Okey, kemudian kita punya LEO. Apa maksud LEO? Okey, betul. Orbit rendah bumi. Okey, jadi kalau kita tengok sini, okey, ketinggian setiap satu orbit ni adalah berbeza antara satu sama lain. Okey. Okey, setakat ni jelas tentang 5 jenis orbit tu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, jelas Cikgu rasa mudah je, tak susah sangat. Okey, cuma yang dalam bab ni kena hafal banyak lah cikgu nampak. Okey, bentuk-bentuk orbit. Okey, kalau kita tengok kat sini, orbit mempunyai dua bentuk. Okey, satu kita panggil orbit membentuk bulatan sempurna. Okey, kemudian yang kedua orbit berbentuk elips. Okey, yang tiga ni tak adalah. Okey, contoh. Okey, ada satu orbit kita panggil dia LEO. Okey, semua orang dah tulis dah tadi apa tu LEO. Okey, ketinggian dia kurang daripada 2000 km dan berbentuk bulat. Okey, yang warna biru ni. Yang warna biru ni adalah orbit dia lah. Okey, LEO. Okey, kemudian orbit LEO juga kita tengok ada juga diletakkan pada ketinggian 2000, lebih daripada 2000 km. Jadi kalau yang lebih daripada 2000 km ni, okey, bentuk dia adalah elips. Okey, ni elips. Okey, elips ni macam bentuk kita panggil bentuk mata kita tu. Bentuk kita punya mata kita panggil dia elips. Okey, kemudian ada satu lagi ialah GSO. Okey, apa GSO? Apa maksud GSO? Boleh respon kat cikgu? Cikgu lupa lah pula. Okey, apa maksud GSO? Orbit apa tu? Boleh respon? Cikgu tak nak gerak kalau tak ada orang respon. Okey, bagus. Orbit geosegerak. Hero cikgu tak ada nak respon pun senyap je. Okey, jadi kalau kita tengok GSO kita ni ada dua bentuk. Satu bulatan elips. Ni elips. Okey, satu lagi ialah bulatan sempurna. Okey, jadi kamu ingat
Bila kita sebut LEO, MEO, okey, HEO, okey, itu dia ada bulatan-bulatan dia tersendiri. Tapi GSO dia boleh bentuk elips atau bulatan sempurna. Okey. Yang ni tolong abaikan. Okay, ni typo error. Okey. Boleh nampak tak gambar rajah ni? Okey. Okey, ini adalah pembahagian kedudukan orbit tu. Okey, LEO nampaklah kalau kita tengok antara orbit dan juga ruang bumi ni adalah sangat kecil. Okey, jadi ini kita panggil LEO. Okey, kemudian ada SSO. Okey, kemudian ada GEO dan kemudian ada HEO Okey, jadi kamu ingat kat sinilah. Okey, GEO ni ialah geosegerak kan. Okey, boleh faham? Boleh nampak tak bentuk orbit tu? Okey, dia yang penting dia macam yang cikgu nak kamu tengok kat sini ialah kedudukan dia tu. Okey, macam mana saiz dia. Okey, kalau kita cakap je GSO, meletakkan satelit tu di GSO, kita tahu dah dapat dalam gambaran kepala otak kita macam mana bentuk orbit GSO tu. Okey, GSO, GO dan sebagainya lah. Okey, boleh cikgu tukar slide kepada slide yang seterusnya? Boleh? Faham? Okey. Okey, jadi bila kita combinekan kesemuanya, kita boleh tengok ni HEO, ni adalah LEO, ni ada LEO yang sini, yang dalam ni. Okey, lepas tu ada MEO, ada GEO. Okey, ni adalah kita punya orbit-orbit yang berada pada bumi. Okey, jadi ada dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, kemudian ada satu terma yang kita kena faham ialah apogee dan perigee. Okey. Okey, apa maksud apogee dan apogee ni? Okey, kita tengok. Okey, kalau kita tengok dalam orbit elips, terdapat dua kedudukan yang tertentu saja. Elips, bentuk elips, bukan bulatan sempurna, bentuk elips. Okey, dia ada dua keadaan, satu ialah apogee, dan juga perigee. Okey, apogee dan perigee. Okey, jadi kat mana kita nak tahu benda ni menjadi apogee dan perigee? Okey, kalau kita tengok apogee ni, biasa dia menjauhi bumi. Sangat jauh. Okey, ini kita panggil apogee. Okey, kalau mendekati bumi, kita panggil dia perigee. Okey, perigee. Okey, jadi apa yang dimasukkan dengan apogee dan perigee ni? Perigee ialah bagi suatu satelit dalam orbit elips, merupakan kedudukan satelit yang paling dekat dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Okey, itu apa yang dimasukkan dengan perigee. Okey, kalau kita tengok pula apogee, jauh jauh daripada bumi ni. Jadi apogee bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dan planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Okey, jadi ingat je, kalau dekat itu ialah kita punya perigee. Kalau jauh itu adalah kita punya apogee. Okey, boleh faham? Jelas? Ini banyak fakta je sebenarnya. Banyak fakta dan kita kena faham fakta tu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Apogee dan perigee? Ada apa-apa nak tanya? Boleh respon kat cikgu, jangan senyap. Boleh respon? Okey. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, faham ni apogee dengan perigee ni? Okey, dia mesti bentuk elips. Ni bentuk elips ni bentuk mata lah.
Kamu tengok ni, ni bentuk mata ni. Itu yang kita panggil dia bentuk elips. Okey, apogee jauh daripada pusat bumi, okey, perigee paling dekat pada pusat bumi. Okey, dah faham Saya rasa saya cikgu gerakkan kepada slide yang seterusnya. Okey, hubungan antara ketinggian orbit H dengan halaju satelit. Okey, kalau kita tengok kat sini, bagi sebuah satelit yang mengorbit bumi, daya tarikan graviti diperlukan untuk mengubah arah gerakan yang meningkat. Hijau tu meningkat. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah sebelah, manakala satelit adalah kekal. Okey, jadi mana kedudukan satelit tu mesti kekal. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok jenis-jenis orbit LEO, MEO, HEO ni, okey, ketinggian orbit bagi halaju satelit V adalah seperti berikut. Okey, jadi kamu tengok kat sini. Okey, dia ada pengiraan untuk HEO, MEO dan juga LEO. Okey, barulah kita dapat jawapan yang sebenar. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini, semakin tinggi orbit, semakin rendah laju satelit untuk kekal dalam orbit. Okey, nampak dia akan berpusing lah sini. Sampai bila-bila, melainkan kalau dia nak ubah. Okey. Faham? Setakat ni okey, boleh faham tak apa yang cikgu cakap ni? Okey. Okey, kita tengok kesan perubahan halaju terhadap satelit. Okey, jadi bila kita tengok satelit ni, tak kisahlah dia akan gunakan kaedah apa, apogee ke, APG ke dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok kat sini ialah jika halaju sebuah satelit yang sedang bergerak dalam orbit tetapi berkurangan menjadi terlalu rendah, okey, satelit tersebut akan jatuh kembali ke bumi. Okey, kemudian yang kedua, kalau kita tengok jika halaju sebuah satelit yang bergerak dalam orbit tetapi meningkat, okey, terlalu tinggi, satelit tersebut, okey, okey, kalau kita tengok kat sini, okey, jika halaju sebuah satelit yang sedang bergerak dengan orbit tetap meningkat, okey, terlalu tinggi, satelit tersebut terlepas dan bergerak jauh daripada bumi ke angkasa lepas. Okey, dia konsep dia sebenarnya senang je. Okey, siapa pernah main yoyo? Ada orang pernah main yoyo tak? Berapa orang pernah main yoyo? Tahu tak yoyo tu? Ni nama dia. Cikgu tak tahulah eja dia betul ke tak betul. Okey, siapa pernah main yoyo? Yoyo. Okey. Macam mana keadaan bentuk yoyo tu? Ada tali tak? Tali kita letak dekat jari kan? Okey, yoyo tu bentuk bulat. Cikgu setuju. Okey, ada tali. Okey. Okey, jadi macam mana? Okey, katakan kita ikat yoyo tu, lepas tu kita pegang, kita tak buatlah macam kita nak naik turun tu dengan menggunakan jari. Okey, bayangkan kalau kita pegang yoyo tu, kemudian kita pusing. Ikut bulatan. Bulatan. Okey, jadi bila tiba-tiba cikgu lepaskan cikgu punya yoyo tadi dengan tali tadi, dia akan bergerak dalam satu garisan lurus ke atau dia akan masih berpusing lagi? Boleh respon kat cikgu. Bila kita lepaskan dia tu, okey, kalau tak nak tengok, kamu boleh tengok Olimpik sekarang ni kan, baling tukur besi tu. Mula orang tu pusing. Tapi bila dia lepaskan benda tu, dia pergi tegak ke atau dia berpusing lagi? Boleh respon kat cikgu. Dia bergerak lurus ke atau dia bergerak dalam bentuk bulatan? Kalau kita lepaskan. Yoyo tadi. Yoyo dan juga kita katakan ambil satu acara lontar peluru tu. Lontar tukur besi ke lontar peluru? Cikgu tak ingat. Lontar tukur besi rasanya. Okey, kita lepaskan dalam bentuk pergerakan tu. Bila kita pegang benda, kita pusing, lepas tu kita lepaskan. Okey, dia bergerak lurus ke atau dia bergerak dalam bentuk bulatan?
Boleh respon tak kat cikgu? Faham ke tak faham apa cikgu cakap ni? Faham tak? Okay, tak tahu cakap tak tahu. Cikgu ulang sekali. Kalau tak respon, cikgu tak nak ulang. Tahu ke tak tahu? Okay, boleh respon? Okay. Tak tahu. Okay. Sekarang ni Olimpik kan. Ada tengok tak orang baling tukul besi? Yang benda bulat tu. Lepas tu ada rantai. Pernah tengok tak? Cara tu. Okay. Okay. Kalau tak ada, tak tahu. Okay. Okay. Pernah kita tak, kita pegang satu benda bulat. Okay. Atau objek. Lepas tu kita ikat dengan tali. Lepas tu kita buat pusingan. Kita pusingkan. Siapa pernah buat? Tak pernah. Okay. Katakanlah ada plastik sampah lah. Kita dah letak sampah tu, lepas tu kita ikat. Lepas tu kita pusing. Lepas tu kita lepaskan. Okay, plastik sampah tu bergerak macam mana agaknya? Dia bergerak lurus ke atau dia bergerak dalam bentuk bulatan? Okay. Lurus ke atau bentuk bulatan? Atau kita tengok dia berpusing. Tak kan? Dia mesti bergerak lurus. Okay, jadi maknanya dengan ada kelajuan tu, okay, maknanya satelit tu boleh bergerak pada kelajuan yang tertentu supaya dia boleh lepas daripada orbit tu, okay, bergerak ke orbit yang lain atau bergerak daripada luar orbit. Faham tak ni? Tapi syarat dia mesti dengan kelajuan yang tertentu. Okay, faham? Jelas? Jelas atau tidak? Maknanya kalau katakan angle tu, okay, macam bayangkan kita ada bumi, okay, kata kita punya planet. Okay, planet kita kat sebelah sini. Okay, sebelah yang ni. Okay, nampak tak kerja cikgu bergerak ni? Nampak tak kerja cikgu bergerak? Okay, nampak Okay, jadi maknanya kalau katakan cikgu nak hantar cikgu punya kapal angkasa tu, okay, atau satelit ni ke arah bumi, jadi mana dia kena berputar laju, berpusing, sampai satu kelajuan tu, dia akan terkeluar daripada orbit dan terus pergi ke arah bumi. Ke arah bulan. Faham tak ni? Tapi syarat dia ialah kelajuan yang tertentu. Okey, faham? Faham tak? Yang lain ni semua faham tak? Okey. Jadi maknanya dia nak bergerak, dia mesti ada pada satu titik kelajuan yang tertentu, lepas tu pump, dia lepas daripada orbit, pergi masuk ke orbit yang lain. Lepas tu laju je lagi, lepas tu dengan kelajuan yang tertentu, pump, dia akan putus, dia akan masuk balik kepada orbit-orbit yang lain. Atau dia nak pergi ke planet yang lain. Atau dia nak pergi ke galaksi yang tertentu lah. Okey. Faham? Ada apa-apa nak tanya? Jelas Cikgu rasa jelas satu pergerakan satelit tu. Okey, jadi kita tengok sini pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Okey, kalau kita tengok cara menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Okey. Jadi kalau kita tengok kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu atau lebih roket. Roket ni disambungkan pada satelit. Okey, satelit tu tak adalah disambungkan terus dengan roket, tapi dia ada macam contoh dia ada kompartmen dia yang tertentu, dia letak satelit tu, lepas tu kat luar tu baru ada roket. Okey, untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kat sini kita ada cikgu katakan sini adalah cikgu punya bumi. Okey, warna biru ni adalah cikgu punya orbit. Okey, nombor yang warna kuning ni orbit jenis apa ni kita panggil?
Orbit apa? Orbit bentuk apa? Boleh respon kat cikgu? Orbit bentuk apa tu? Yang warna kuning tu. Boleh nampak tak warna tu? Orbit bentuk apa tu? Okey, betul Aiman. Bentuk elips. Okey, kalau nombor 1 dengan nombor 3 tu bentuk apa? Okey, cepat yang lain respon lah. Jangan senyap je. Cikgu tak minta cakap je. Cikgu minta kamu respon dalam chat je. Okey, yang kuning tadi Aiman dah sebut. Okey, tapi yang bulatan ni kita panggil apa? Okey, ada dua kan. Satu tu bulatan sempurna. Okey, nombor 3 sama tak? Sama tak? Dia sama dengan 1 ke atau dia sama dengan 2? Nombor 3 kita ni. Okey, sama dengan 1. Okey, jadi semua orang faham Okey, jadi ini adalah bentuk-bentuk kita punya orbit. Okey, jadi kalau kita tengok yang pertama, secara terus ke orbit melalui trajectory linear. Okey, jadi maknanya dia kalau warna biru ni, okey agak-agaknya dia dekat dengan bumi ni kita punya jenis apa tu? Orbit apa ni? Kita ada berapa orbit kita tadi? Bermula dengan HEO, MEO, okay, LEO, lepas tu ada kita punya GEO, lepas tu kita ada GSO. Okey, agak-agak digunakan apa tu yang nombor 1 tu? Okey, bagus. Mana dia gunakan LEO, mana yang rendah, low. Okey, jadi maknanya dilancarkan mesti dalam keadaan yang tegak. Okey, lepas tu dia akan bergerak ke orbit. Okey, orbit yang berwarna biru ni. Okey, jadi trajectory linear, garis lurus. Okey. Okey, tanpa orbit pindahan Hoffman. Okey, yang ini adalah Hoffman-nya warna kuning. Okey, mana dia pusing, pump, lepas masuk ke sini. Okey. Yang ni ingat balik yang kita belajar tadi, kelajuan tadi. Okey, mula orbit dia kalau lancar tu dia tak boleh terus melompat ke orbit nombor 3. Dia mesti pump 1, pusing 1, pump, lepas dia baru masuk yang nombor 2. Okey, lepas tu dia lepas, pump, dia masuk nombor 3. Okey, faham tak ni? Pergerakan dia tu. Kalau kita nak hantar angkasa lepas. Okey, tak kira lah satellite ke, tak kira lah kita nak hantar kapal angkasa. Okey, jadi maknanya kalau katakan cikgu lancar kan, okey, ni daripada Kepis. Katakan sistem pelancaran angkasa lepas daripada Kepis. Naik kat sini. Pump, naik. Pump. Dia akan pusing dulu. Pusing. Maknanya kalau dia nak pergi, satu nak pergi kedua ni, dia mesti capai apa dulu untuk nombor 1 ni bergerak ke nombor 2? Dengan kelajuan yang tertentu, betul? Jadi kelajuan tu mesti rendah ke mesti tinggi? Boleh respon kat cikgu? Kalau katakan 1 nak pergi ke 2, kelajuan tu mesti rendah kan atau mesti tinggi? Okey, Aiman respon rendah. Okey, Aiman cuba. Okey, rendah ke tinggi? No. 1 tu kalau kata dia nak maintain pada tetap. Okey, dia tak akan berubah, dia akan berpusing pada satu tempat. Tapi sekarang ni dia nak 1 nak pergi ke 2. Jadi dia nak gunakan kelajuan dia mesti tinggi ke atau dia nak pergi rendah? Itu maksud cikgu. Tinggi atau rendah? Atau tak tahu? Senang tu, jawapan ada 3 jawapan tu. Satu ada jawapan rendah, satu jawapan tinggi, satu lagi jawapan dia tak tahu. Mana satu part yang kau punya sokongan ni? Jawapan kau ni. Okey, jawapan dia mesti tinggi. Okey, tinggi. Faham tak ni? Tinggi. Kelajuan itu mesti tinggi supaya dia boleh keluar daripada nombor 1. Okey. Kalau katakan dia tak nak keluar, dia maintain je kelajuan dia dalam rendah, maknanya dia akan kekal di nombor 1. Faham? Jelas? Jelas atau tidak ni? Okey. Jadi kalau katakan cikgu nak pergi, nombor 2 ni, nak pergi nombor 3. Orbit pindah Hoffman ni. Cikgu nak gunakan kelajuan tinggi ke kelajuan yang rendah?
Mesti tinggi. Jadi dia akan putus keluar daripada nombor 2, dia masuklah nombor 3 dan seterusnya. Okey, faham konsep dia? Macam mana nak hantar angkasa lepas, nak hantar satelit atau nak hantar kapal angkasa ni? Okey, jadi kalau cikgu cakap kat sini, kalau katakan cikgu nak compare, cikgu nak hantar satelit dekat nombor 1 dan cikgu nak hantar satelit nombor 3. Okey, jadi kalau cikgu katakan bahan api yang cikgu nak gunakan pada kapal angkasa tu atau roket tu, yang mana yang lebih banyak, nombor 1 ke nombor 3? Respon kat dalam chat. Mana yang menggunakan bahan api yang banyak? 1 atau 3? Kalau katakan kita nak lancarkan ke kedudukan objek-objek yang tertentu. Okey. Kenapa nombor 1, Aiman? Cikgu nak tanya. Kenapa nombor 1? Cikgu tak bagi jawapan lagi. Tapi kenapa nombor 1? Yang banyak. Mesti kalau ikutkan yang banyak, mestilah nombor 3, betul? Setuju? Okey, mana nombor 3? Katakan cikgu sekarang ni. Dia lancar masuk nombor 1 dulu. Okey, ada lagi bahan api yang banyak. Dia lepas lagi. Pusing sini. Okey, lepas tu ada lagi banyak bahan api, dilancarkan lagi. Lepas tu dia akan pusing lah nombor 3. Jadi nombor 3 lah yang paling banyak bahan api berbanding nombor 1. Okey, jelas? Okey? Jelas tak ni? Yang lain ni jelas ke? Orang yang sama je yang respon ni. Jelas atau tidak? Cikgu tak minta bercakap pun dalam kelas cikgu. Cikgu minta kamu respon dekat chat je. Okey? Jadi kalau makna ni orbit yang menghampiri dekat bumi tu, maknanya kandungan bahan api dia lebih rendah lah berbanding kalau kita nak bentuk yang lebih jauh tadi. Kita nak gunakan mana kaedah apa dia? Apogee ke perigee. Jadi kalau yang 3 tu dia macam lebih kepada apa? Apogee ke perigee? Dekat ke jauh? Kalau dekat apa? Apogee ke perigee? Kalau jauh apa dia? Apogee ke perigee? Okey, jadi kita cuba kita check balik. Kita tengok balik. Jangan kita lupa tu. Okey. Dekat ialah perigee, jauh ialah apogee. Okey, betul Aiman. Okey, jangan lupa. Baru je kita belajar tu, jangan lupa tu. Okey. Okey, jadi cikgu rasa selesai lah sini. Okey, jadi kita boleh kategorikan kaedah tu ada 3 lah. 1, secara terus orbit melalui trajectory linear. Okey, ini berwarna biru. Okey, dan satu lagi ialah tanpa orbit pindahan Hoffman. Okey, ini nombor 2. Dan satu lagi nombor 3 ialah orbit pindah Hoffman. Okey, ini nombor 3. Okey, jadi tolong ingat ni 3 kaedah ni. Okey, boleh cikgu gerak kepada slide yang seterusnya. Okey. Okey, ni kaedah yang kita boleh katakan tadi ialah A, maknanya secara terus ke orbit melalui trajectory linear. Okey, nampak tu? Ni garisan linear ni. Okey, dia kekal lah kat situ. Okey, ni benua apa tu? Dia tunjuk trajectory linear ni dia lancarkan daripada mana tu agaknya? Ni benua apa ni? Benua apa tu? Benua Amerika Selatan kan? Benua Amerika Selatan. Okey, jadi kalau kita nak lancarkan satelit kita mesti daripada mana? Mestilah dia boleh hantar juga dekat mana-mana pun. Tapi kalau katakan kita nak dekat negara kita, maknanya ialah kita mesti naikkan kita punya satelit tu, mesti kedudukan dia, trajectory dia mesti daripada Malaysia. Mesti sampai ke atas. Okey, ke orbit tu. Tapi kalau katakan dia nak lancarkan negara lain pun boleh juga. Okey. Okey, jadi maknanya tapi dia kena tembak dan terus ke
ke negara Malaysia lah. Mana contoh kalau cikgu daripada benua ni, cikgu akan cari dalam Malaysia, faham? Jadi cikgu akan tembak kat sini, apa? Barulah kena Malaysia. Jadi lekatlah kita punya satelit tu mesti ikut pusingan tu mesti dekat Malaysia sahaja. Okay? Jelas? Faham tak ni? Okay, itu adalah kita punya A. Okay, ni adalah kita punya B. Tanpa orbit pindahan Hoffman. Okey, okey. Jadi kalau soalan Yusri ni tanya setiap negara ada satelit ke cikgu? Okey. Negara yang berkemampuan. Jadi kita alhamdulillah lah Malaysia ada kita punya satelit sendiri. Jadi satelit dia kalau ikutkan bergantung kepada negara tu lah. Okey, kalau cikgu rasa kalau Amerika Syarikat dengan Rusia ni dia punya satelit dia dah beratus-ratus lah dekat atas angkasa lepas tu berbanding dengan Malaysia. Malaysia baru je lagi. Tahun 93, 94 baru nak start, nak lancar. Okay. Macam contoh kita TV satelit kita tu daripada Astro dan sebagainya lah tu. Itu adalah TV satelit lah. Okay. Okay. Ini adalah tanpa orbit Hoffman. Okay, nampak tu? Pergerakan dia. Okay, mula bulat. Bulatan sempurna. Okey, lepas tu dia akan bergerak ke satelit yang lain. Okey. Okey, ni kita panggil tanpa orbit. Okey, pindah Hoffman. Okey. Jelas yang nombor 2 ni? Jelas? Tadi jelas yang nombor 1. Okey, kita tengok pula yang nombor 3. Okey, tengok tu. Nampak? Okey. Okey, ini kita panggil orbit pindah Hoffman. H-O-H-M-A-N. Okey. Kalau cikgu nak tanya kat sini lah. Okey, cikgu nak bagi satu soalan. Kalau katakan cikgu nak hantar cikgu punya kapal angkasa lepas ni nak pergi ke planet Mushtari. Planet Zuhal. Dia gunakan kaedah yang mana tu? Yang pertama, kedua ke yang ketiga? Fat. Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Boleh respon kat cikgu? Okey, dia nak ikut yang mana tu? Nombor 2. Okey, itu Yusri. Yang lain? Okey. Tak ada yang respon. Okey. Jadi kalau katakan cikgu nak hantar kapal angkasa cikgu pergi ke planet yang tertentu atau cikgu nak pergi ke bumi. Nak pergi ke bulan. Jadi cikgu mesti ikut yang nombor 3. Yusri bukan nombor 2. Okey, faham ni? Sebab kalau kita gunakan yang nombor 2 ni, kita dah buang masa, buang petrol sebenarnya. Ni buang bahan api, bukan petrol bahan bakar tu. Okey. Sebab kita nak pergerakan kita tu nak pergi lebih jauh. Okey. Jelas? Okey. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok cerita orang hantar roket dekat angkasa lepas ni, dia ada banyak satu center kat situ, dia boleh tengok. Mula dia akan pergi ke nombor 1. Okey, lepas tu pergi 1, lepas tu okey dia nak, kalau katakan dia nak pergi hantar dekat orbit saja tak ada masalah. Jadi kalau kita nak hantar orbit kita gunakan nombor 2. Tapi kalau kita nak pergi hantar dengan lebih jauh kita mesti nombor 3. Okey? Okey, macam contoh lah. Okey, sekarang macam ni contoh dia. Okey, ni bulan cikgu. Okey, nampak cursor cikgu? Ni bulan Okey, ni bulan Okey, nampak? Jadi bulan tu dia akan sampai lah ke bulan. Okey, faham? Okey, ni bulan cikgu. Ni cursor cikgu ni katakan bulan. Okey, sampai ke bulan. Okey? Jelas? Okey, mana kalau kalian nak pergi planet yang lebih jauh lagi?
Okey, kalau dia nak pergi planet yang lebih jauh lagi, mana dia terpaksa putuskan rantaian kapal angkasa atau satelit tu tidak terikat lagi dengan graviti bumi. Faham tak ni? Okey, clear? Jadi macam contoh sekarang dia dah putus. Bila dia dah putus ni, maknanya dia tak ada lagi lah. Okey, dah sampai kena kat keza cikgu tadi. Mana ni bulan cikgu kan? Kata ni keza cikgu bulan, jadi tak ada lagi lah dia berada dalam graviti bumi. Dia akan berada pada graviti bulan pula. Faham? Okey? Jelas ya? Okey. Okey, kita pergi kepada pelancar. Tadi kita dah tengok macam mana kita nak pindahkan satelit tu atau kapal angkasa tu. Semua orang, cikgu harap semua orang dah tahu. Okey, sekarang kita nak tengok kenderaan pelancar. Maknanya kita nak attachkan kita punya roket tu pada satelit ke atau pada roket dan sebagainya. Okey, jadi ada dua jenis. Satu kita panggil kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja. Okey, mana ni kita panggil pakai buang lah. Okey, iaitu Expendable Launch Vehicle atau kita panggil dia ELV. Okey, contoh dia Proton M. Jangan tanya dengan cikgu. Cikgu pun tak pernah tengok Proton M ni. Cuma cikgu tengok daripada gambar je. Okey, yang sebenar cikgu tak pernah tengok. Okey. Okey, kemudian yang kedua ialah kenderaan pelancar guna semula. Okey, jadi mesti bermula dengan huruf R depan iaitu RLV atau Reusable Launch Vehicle. Okey, jadi ini contoh dia ialah Space Shuttle Discovery, kapal angkasa. Mana kalau kita tengok kapal angkasa tu dilepaskan naik ke atas, lepas tu diturun semula ke bawah. Jadi maknanya RLV ni kita akan guna berulang-ulang kali. Okey, jelas? Kalau yang atas tu, yang pertama tadi ialah pakai buang. Okey, dah tak guna lagi. Tapi ada masalah kalau kita gunakan kaedah pakai buang ni. Okey, ini antara contoh. Okey, ini adalah kita punya ELV. Okey, mana ada mungkin kat sini ada kita punya satelit ke, kita punya kapal angkasa ke kat atas ni. Okey, yang ni adalah kita punya roket pelancar lah. Yang bentuk ELV. Jadi apa akan berlaku? Sebelum naik dia akan pecah satu. Jadi tinggal satu je yang akan naik, satelit je. Okey, lepas tu satelit ada dia punya sendiri. Jadi sini semua akan jadi sebagai bahan buangan. Okey, faham tak ni? Okay, itu yang dipanggil sebagai ELV. Okey, kalau kita tengok pula RLV. Okey, kalau kita tengok RLV ni, okey, dekat kapal angkasa ni ada tak kita punya yang pertama ni? ELV. Ada ke atau tidak? Okey, kamu tengok kapal angkasa naik tu. RLV kita yang mana satu? Kita ada gambar ni. Satu yang gambar kapal terbang ni, macam bentuk kapal terbang. Okey, yang ni ada yang warna merah, ada warna putih. Okey, cikgu nak tanya, RLV kita yang mana satu? Boleh respon kat cikgu. Okey, cikgu tunjukkan ni. Yang warna merah kita ni ELV ke RLV? Yang warna merah ni. Warna putih, ada dua putih ni. Sri. Yang mana satu putih tu? Yang warna merah. Cikgu rasakan macam yang merah ni ialah kita punya ELV. Okey. Sebelah kiri yang sini. Yang ni bukan. Yang ni je. Okey, yang ini putih, yang panjang ni, yang merah ni, ini cikgu rasa ELV. Kalau yang putih yang ni, yang macam bentuk kapal terbang ni, ini ialah RLV. Okey, yang ini akan guna semula. Yang ni tak, mungkin akan buang ke sepah kat mana lah. Kita nak cari pun tak jumpa. Okey, faham? Jelas? Okey, jadi maknanya kalau kapal angkasa tu dia naik, dia akan pecah satu. Kan kalau kita tengok balik, yang mendarat yang mana? Yang bentuk kapal terbang kan? Yang merah dengan yang putih ni tak mendarat langsung, betul?
Tapi ada juga pernah cikgu tengok dalam Discovery Channel, okey, ada Discovery Channel ke atau National Geographic lah, cikgu tak perasan tu. Ada juga yang warna merah ni dia akan jatuh ke dalam lautan semula lah. Mungkin dia akan ambil lepas tu akan digunakan semula. Okey. Jadi kalau kita tengok, kalau yang balik nanti katakan dia mendarat balik sampai ke bumi, biasa kita akan tengok adalah dalam bentuk roket ini sahaja. Kapal terbang ini saja. Kita tak nampak dia attach dengan benda-benda yang lain. Okey, itu kita panggil dia Space Shuttle Discovery. RLV. Okey. Okey, kita tengok pula fungsi Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Ni orang Malaysia yang pertama yang pergi kat sini, Dr. Syekh Muzaffar lah. Okey. Okey, ni gambar dia. Okey, ni kalau kita tengok, cikgu pernah tengok dalam YouTube tu, dia sambung tu ikut fasa by fasa, sikit, akhirnya jadi satu stesen yang sangat besar. Okey, kalau cikgu nak tanya kat sini lah, agak-agak dia gunakan orbit yang mana ni agaknya? ISS ni. Dia akan bergerak ke tempat-tempat yang lain ke, atau dia mengorbit bentuk jenis macam mana tu? Geopegon ke, GSO ke, MEO ke, okey, LEO ke, atau macam mana? Okey, kalau kita tengok ni, kalau cikgu lebih kepada geopegon lah. Okey, makna tetap dia berada di kawasan-kawasan yang tertentu. Ataupun dia boleh dua lah, geopegon atau geosegerak. Okey, boleh ni. Tapi dia tak akan keluar kepada lebih daripada yang lain. Okey, jelas? Okey, ini adalah kita punya ISS. Okey, kita tengok ISS, apa fungsi utama dia. Stesen Angkasa Antarabangsa, sebuah kapal angkasa yang besar dan membawa satelit mengorbit mengelilingi bumi. Mana dia mengelilingi bumi lah. ISS mempunyai ciri-ciri berikut. Okey, ketinggian orbit dia 408 km. Okey, jadi mana dia gunakan LEO, mana tetap lah. LEO, laju orbit 27,600 km per jam. Okey, tempoh orbit 92.68 minit. Okey, atau bersamaan dengan 5,560 saat. Okey, kemudian kekerapan mengorbit bumi adalah sebanyak 15.54 kali. Okey, ini adalah kita punya ISS. Okey, fungsi ISS ni kalau kita tengok, yang pertama tempat pelindungan bagi kru angkasawan. Okey, kemudian dia ada makmal untuk menjalankan kajian sains yang tidak boleh dijalankan di bumi. Okey, ni mungkin atau yang cikgu kata mungkin zero gravity lah. Okey. Okey, kemudian yang ketiga, mengkaji kesan keadaan sifar graviti terhadap kesihatan manusia dan pertumbuhan organisma. Okey, yang keempat, pusat kajian teknologi dan perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas. Okey, kemudian yang akhir sekali, pusat kawalan bagi sumber kualiti air dan bencana alam semula jadi di bumi. Okey, ini adalah fungsi ISS. Okey, kita tengok pengiraan pula. Okey, cikgu minta salin. Bila siapa dah siap, salin. Okey. Kira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Okey, katakan kita anggapkan jejari bumi, bumi ialah 6,371 km. Jadi formula penyelesaian dia ialah jejari orbit bersamaan dengan ketinggian orbit dicampurkan dengan jejari bumi. Jadi kita dapatlah penyelesaian dia 408 campur 6371. Okey, kita bentukkan dia ke dalam bentuk kuasa. Okey, jadi kita akan dapat nilai dia 678 darab 10 kuasa 3. Okey, itu adalah jejari orbit. Okey, dan kemudian kita akan dapatlah juga laju V. Okey, iaitu 7.66 km. Okey, dan tempoh orbit kita ialah T bersamaan dengan panjang orbit dibahagikan dengan laju. Okey, ingat dalam matematik kita dah belajar tu, orbit dia punya
2 pi j okey, pi r kuasa 2 tu, pi j kuasa 2 tu adalah, kalau tak silap cikgu, luas. Okey, ini adalah ukur lilit 2 pi j dibahagikan dengan v, sebab kita nak tahu yang atas tu adalah kita punya nilai yang kita perlu gantikan. Okey, jadi 2 kali 3.142 ni, okey, 3.142 ni kalau ikutkan ini adalah 22 bagi 7 kan. Okey, darab dengan 6.78 10 kuasa 3, kita ambil daripada sini. Okey, kita bahagikan dengan V ialah 7.6. Jadi kita akan dapatlah kita punya nilai 5.56 darab 10 kuasa 3. Okey, dan kalau kita tengok kat sini nilai dia adalah sebanyak 15.5 kali. Okey, dah salin? Okey, dah salin respon dengan cikgu? Okey, dah salin? Dah salin respon? Cikgu nak kamu salin satu contoh pengiraan ni. Dah siap cakap dah? Okey, dah siap? Dah salin? Dah, siapa yang dah siap salin tolong respon dah. Okey, cikgu teruskan. Okey, kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, kalau kita tengok perkembangan teknologi angkasa lepas, kesan yang berfaedah. Yang pertama, kesihatan dunia. Eksperimen dalam bidang fisiologi manusia seperti kehilangan tisu tulang yang menyebabkan osteoporosis dalam keadaan sifar graviti di ISS. Keadaan sifar graviti merupakan keadaan di mana tiada kesan ketara daya graviti yang dirasai. Yalah, betul lah. Kalau maknanya kalau tak ada graviti, okey, mana kurangnya geseran lah. Okey, itu adalah salah satu contoh. Okey, kemudian kita tengok respon segera terhadap perubahan dan bencana alam. Okey, jadi kat sini itu sebabnya kalau kita tengok, okey, maklumat kaji cuaca ni cepat dihantar ke stesen-stesen yang tertentu di sebuah negara untuk elakkan bencana berlaku. Okey, kemudian adalah yang ketiga ialah teknologi inovatif. Okey, kajian tentang kadar pertumbuhan hablo dalam keadaan sifar graviti. Okey, kemudian yang seterusnya pendidikan global, perkembangan dan kemajuan dalam bidang kajian angkasa lepas secara global. Okey, perkembangan ekonomi angkasa lepas, aktiviti manusia di angkasa lepas seperti pelancongan angkasa lepas. Okey, kalau kita tengok kat sekarang ni ramai, okey, salah satu contoh yang nak intensif yang nak buat pelancongan angkasa lepas ni ialah daripada company, kalau tak silap cikgu, Tesla lah. Okey, Tesla, Tesla kalau kamu tengok ada yang kita panggil dia SpaceX.
Okey, kalau kamu nak tengok, kamu boleh type dekat Telegram katakan kalau kamu ada Telegram, kamu type SpaceX lah. Dia akan bagi maklumat-maklumat terkini tentang SpaceX. Okay, SpaceX ni dia macam nak satu hari nanti dia nak beri peluang kepada orang biasa untuk pergi ke angkasa lepas. Okey, kemudian ada satu syarikat lagi kalau tak silap cikgu baru tengok dalam dalam apa dalam TV tu syarikat Virgin Virgin Okey, jadi kalau siapa nak tengok tu kamu boleh type atau subscribe lah, subscribe satu ni SpaceX dan satu lagi SpaceX lah yang cikgu selalu subscribe ni SpaceX. Okey, kamu boleh tengok tu SpaceX. Ni ada dia punya ni lah. Subscribe lah. Okey, company tu nama dia Tesla Kalau tak silap cikgu lah. Nama owner tu cikgu tak ingat. Tapi dia antara orang yang terkaya di dunia jugalah. Tesla Okey, jadi kamu boleh tengok macam mana pelancongan angkasa lepas sedang diusahakan oleh syarikat-syarikat besar ni. Okey, okey, dan satu lagi itu ialah Virgin lah. Virgin syarikat Virgin. Okey, cikgu tak ingat nama dia ialah Sir Richard apa dah. Sir Richard tu lah, tak ingat nama dia. Ni company ni. Dia lebih kepada syarikat penerbangan penerbangan lah, banyak penerbangan kapal terbang okey, syarikat Virgin ni. Okey, jadi ni pun juga sedang explore pelancongan angkasa lepas. Jadi kamu boleh tengok ni. Okey, tengok dah nanti balik lepas habis kelas ni kamu boleh ke ada peluang nak pergi tengok dekat YouTube tu kamu tengok. Okey. Okey, walaupun adanya kesan yang berfaedah, okey kita tengok ada juga kesan buruk okey daripada perkembangan teknologi angkasa lepas. Okey, yang pertama ialah bahan buangan angkasa lepas atau space junk terdiri daripada satelit tidak berfungsi. Mana satelit-satelit yang lama yang dah rosak tu berada kat atas tu, dah jadi macam sampah. Okey, kemudian bahagian ELV yang telah digunakan, ingat tadi ELV ialah yang jenis yang pakai buang tadi. Okey, kemudian serpian satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit. Sebenarnya kalau tak silap cikgu pernah tengok sekali dulu, dah jadi macam sampah dah dekat angkasa lepas kita ni sebab terlampau banyak satelit-satelit kecil tu. Okey, kemudian roket habis dibakar dan sebagainya. Okey, itu adalah nombor satu. Okey, nombor dua, mengikut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space junk daripada NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia dan orbit rendah, LEO, menjadi bahan buangan di angkasa lepas. Contohnya satelit Misat 1 dan 2 dikelaskan space junk kerana kedua-dua satelit ini tidak berfungsi. Tu macam contohlah. Okey, kemudian yang ketiga, semakin banyak bahan buangan angkasa lepas space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Okey, sebab banyak sangat angkasa satelit-satelit kecil kat atas tu. Okey, satelit akan mengubah orbitnya dan mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Okey, itu antara contoh lah. Ni nampak ni sampah-sampah yang ada di bumi tu. Okey, ni macam contoh satelit kecil pecah. Okey, jadi adalah banyak ni. Okey, boleh dianggarkan pada tahun 1957 tak ada sangat banyak satelit atau bahan-bahan buangan. Dikatakan 2015 dah jadi macam ni. Okey, itu adalah kita punya sampah-sampah angkasa lepas lah. Okey. Okey, salin soalan penilaian. Okey, siapa dah siap tulis dah Okey, respon kalau dah siap salin. Okey, respon dah. Okey, yang lain? Aiman dah siap?
Okey, yang ni. Okey, yang ni tak payah salin. Okey, apa nama ni? Rajah 1 menunjukkan satu satelit. Namakan satelit dalam rajah di atas. Okey, saya nak semua respon. Apa nama dia ni? Saya nak nama penuh dalam bahasa Melayu. Okey, cepat-cepat respon. Apa nama dia ni? Boleh respon kat cikgu? Apa jawapan dia tu? Aiman dah respon. Yang lain cikgu tak nak beritahu jawapan dia dulu. Yang lain? Okey, baru 3 orang respon ni. 4. Lain? Okey, jadi betul jawapan dia Stesen Angkasa Antarabangsa atau kita kenali juga sebagai ISS. Okey, jadi kita dah penghujung. Okey, cikgu ucapkan terima kasih siapa yang hadir kelas hari ini. Okey, jadi ini adalah kelas kita yang kedua terakhir. Jadi minggu depan adalah kelas yang terakhir kita lah. Okey, lepas ni kita akan mulakan balik dengan ulang kaji. Okey, tapi cikgu minta tolong. Cikgu dah attachkan siri teknik menjawab tu. Okey, daripada cikgu tak silap nama yang presenter tu Cikgu Yang Ezam lah. Okey, jadi kamu cuba tengok. Okey, dia punya teknik-teknik menjawab. Okey. Jadi at least kita dah buat persediaan lah. Okey. Jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya yang tak faham tentang topik hari ni? Okey, cikgu rasa hari ni topik ni santai kan? Betul? Boleh faham dengan mudah kan? Okey, cuma kena ingat je lah. Yang penting kena ingat. Tak susah sangat pun. Okey, kalau bab yang lama dulu siap ada lagi gelombang dan sebagainya sebenarnya. Okey. Yang lain, Aiman, Syafiq, Fatin, Najwa dan yang lain-lain. Tak ada soalan? Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu letak skala. Tak faham 1, sangat faham 5. Okey, topik hari ni mana kedudukan dia? Bagi respon sikit. Skala dia 1 tak faham langsung. Nombor 5 tu ialah sangat faham. Okey, jadi skala cikgu kat mana hari ni? Okey, boleh bagi tak dengan nombor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tu maksimum lah. Berapa kedudukan kamu? Jujur. Tak payah ni. Okey, 4. Okey. Ada lagi tak yang belum respon? Okey. Ada lagi tak? Okey, jadi kalau 4 ni alhamdulillah lah. Mana saya dapat dan kamu pun faham. Okey, jadi itu adalah dah baiklah pada cikgu.
Jadi cuma untuk nak melengkapkan kefahaman kamu tu, latihan tolong kena buat. Cikgu tak boleh nak pantau sangat latihan. Itu pun nasib baik cikgu fikir awal itu lagi, kita sempat nak beli 2 buku tu. Kalau kita tak sempat nak beli 2 buku tu, kamu hanya tunggu. Kalau cikgu bagi bahan, belum tentu kita boleh print lagi. Jadi modul tak ada masalah sebenarnya. Semua orang dah boleh buat ulang kaji. Kecuali bagi orang yang tak ambil modul itu je. Okay? Okey, jadi tak ada apa lagi daripada cikgu. Okey, terima kasih. Okey, teruskan usaha, jangan berhenti. Okey, dah masuk ke dalam zon orang kata kena kerja keras lah. Ingat SPM kita tak lama lagi. Februari 2022. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah. Okey, terima kasih daripada cikgu. Okey, tak ada apa-apa lagi. Okey, cikgu doakan semua yang terbaik lah. Okey, kalau siapa jumpa Rasul, okey, cakap cikgu ucapkan salam takziah lah. Okey, boleh? Kalau ada siapa call apa dan sebagainya. Tapi cikgu dah ada bagi dalam grup itu lagi. Okey, secara personal. Okey, cikgu minta seorang tolong sampaikan. Okey, terima kasih. Kita berhenti ke sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.